Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syaikh musannif hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'u lillahi lana wa lahumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khairi ya karim, amma ba'du. Faqala syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata dianya sifat yang mustahil baginya. Situ dah. Muka surat 20. Jadi lebih tepatnya sifat yang mustahil atasnya. Nah, bagi kita tu kurang tepat kalau ibarat dengan baginya. Itu kalau dalam Arabnya alim ulama kita disebut wa yajibu fi haqqihi ta'ala wa yastahilu alaihi ta'ala. Beza tu. Nah, wa yajibu fi haqqihi ta'ala, wajib pada hak, pada zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibarat dengan sifat yang wajib itu dengan pada, bagi. Nah, wa yajibu lillahi ta'ala, lam atau fi. Tapi kalau ibarat dengan sifat yang tentu tidak, sifat yang mustahil maknanya, itu alim ulama kita sebut wa yastahilu alaihi ta'ala, dan tentu tidak di atasnya Allah Ta'ala. Itu kerana apa? Kerana ala ni isyarat kepada ala lil madarrah atau ala limtina' min kulli limtina'. Itu maksud. Ala di situ ialah benda yang tertegah bagi pada segala perkara yang tertegah. Tertegah nak ada di zat Allah Ta'ala sifat-sifat naqais, sifat-sifat kekurangan. Sehingganya kalau ada di zat Allah Ta'ala sifat kekurangan, Allah bukan Tuhan, mudaratnya siapa tahap tu. Maka kerana itu diibaratkan mustahil atasnya Allah. Itu lebih tepat sikit. Apa sifat mustahil atasnya atas Allah? Iaitu ta'addud, berbilangan, berbilang-bilang lah, yakni pada zat, pada segala sifatnya dan pada segala perbuatannya Allah.
bahawa mustahil Allah lebih dari satu, yakni daripada zatnya, sifat, segala sifatnya dan segala perbuatannya. Itu telah kita hurai dah. Nah, kemudian dia kata firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun." Surah Al-Anbiya ayat 22. Terjemahannya, sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain daripada Allah, maknanya tentulah keduanya, yakni langit bumi ini, rosak dan binasa. La fasadata. Fasubhanallah, maka maha suci Allah, yakni tersuci Allah. Sabbaha yusabbihu tasbihan, nazzaha yunazzihu tanzihan. Tersuci Allah. Allah ni siapa? Rabbil arsy, Tuhan yang memilih arasy, Tuhan yang menjadikan arasy, Tuhan yang menciptakan arasy. Maha suci daripada segala apa? Amma yasifu, daripada apa yang mereka sifatkan, daripada apa yang disifatkan oleh orang-orang yang tidak mengenal sifat-sifat ketuhanannya Allah. Nah, sehingga mensifatkan Allah dengan sifat-sifat kekurangan. Itu dah. Baik. Kalau gitunya para hadirin sekalian, daripada ayat ni alim ulama kita bahas dalil tentang keesaan Allah atau bersangatan esa Allah Subhanahu wa taala. Apakah makna lau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata? Kalau ada lagi pada langit bumi ini Tuhan lain pada Allah, artinya tidak sah Tuhan berbilai. Nah, artinya kalau berbilai Tuhan, jawab Tuhan kata dalam ayat tadi, lafasadata, pasti binasa langit bumi ini. Binasa kedua-duanya langit bumi. Alim ulama kita ambil bahas ayat ni keluar dua burhan, dia panggil. Burhan artinya hujjah. Ya burhan dengan dalil ni lebih khusus burhan daripada dalil. Dalil ni bersifat umum. Adapun burhan dia ada susunan qadiyah dia. Kalau kita ngaji dalam ilmu mantik lah, ada muqaddimah surah, ada muqaddimah kubra, ada natijah, muqaddam, tali dan sebagainya. Itu tak payah kita syarah sinilah. Sini aja tu kau pening pula gapo pula muqaddimah surah, muqaddimah kubra. Nah, muqaddam, tali, natijah, pening pula situ. Artinya burhan ni dalil yang disusun. Disusun cara berfikir. Itu dipanggil burhan. Kalau dalil ni bersifat umum tanpa disusun berfikir pun dalil. Contoh yang kata mad-dalilu ala wujudillah. Apakah dalil yang menunjukkan ada Allah? Kita kata hazihil makhluqat. Makhluk ni dalil lah tu apa panggil. Tak ada tersusun. Jika, maka, tak ada gitu, tak apa. Itu dalil tu je sifat umum. Jadi tiap-tiap burhan tentu dalil. Tapi tiap-tiap dalil belum tentu burhan. Gitu dah. Jadi pertamanya dipanggil burhanut tawarud, dia panggil. Itu yang pertama. Yang keduanya burhanut tamanu'. Itu yang kedua. Yaitu burhanut tawarud ni kita tasawur, kita gambarkan dalam kepala otak kita. Kalau Tuhan tidak bersangatan esa, tak bersangatan satu, pasti dia berbilang. Paling kurang berbilang tu dua. Jangan kata 3, 4, 5 panjang sangat untuk pohon pening. 2 cukup dah. Dua Tuhan ni bekerja sama, tak berkelahi, tak balah, kita kata. Itu dia panggil burhanut tawarud. Itu dia panggil burhanut tawarud. Adapun burhanut tamanu, ini orang panggil kita tasawur, kita gambarkan dalam kepala otak kita. Kalau Tuhan tidak bersangatan satu, tak bersangatan esa, nescaya dia berbilang. Paling kurang berbilang tu 2. Maka 2 ekor Tuhan kita wak lolok dalam kepala otak kita tu, dia saling berkelahi, balah.
hok ni nak buat gotu, hok ni tak usah buat gotu. Ha gitu-gitu. Nah, contoh. Apa ni baru kita buat terperinci satu-satu masalah tu. Ni orang panggil apa? Dua ekor Tuhan hok saling bergocoh ni. Dia panggil burhanut tamanu. Nah. Kadang-kadang ulama gambarkan masalah pada burhanut tawarud dan burhanut tamanu, kedua-duanya sampai kepada 8 masalah. 8 taswir masalah dia panggil. 8 gambaran masalah. Tapi kalau kita ambil hak 8 ni banyak sangat dan susah hak terakhir. Sebab apa? Sebab dia menjalani di atas pendapat ulama yang mengatakan makhluk sesuatu perkara ni yang baharu ni ada yang dinamakan hal dia panggil. Hal ni satu kelakuan yang tak naik sampai tahap ada, tak turun sampai tahap tak ada. Payah sikit nak faham tu. Benda tak naik sampai tahap ada, tak turun sampai tahap tak ada. Menengahi antara ada dengan tak ada. Nak kata ada betul tak boleh, nak kata tak ada langsung tak boleh. Nah, tu dia panggil hal. Jadi tak usah ambil tu. Kita ambil 7 ya. Nah, kita ambil tu 7. Baik. Pertama, kita start di burhanut tawarud. Hujjah tentu tidak berbilang Tuhan. Yang pertamanya ialah di dalam masalah burhanut tawarud, hujjah kalau berbilang Tuhan saling bekerja sama. Gini, 1 angka 1. Jika tidak esa Allah Ta'ala, kalau Tuhan tu tidak bersangatan esa, nescaya dia berbilang. Artinya berbilang paling kurangnya 2. Tadi paling kurang 2. Kita letaklah nama Tuhan A, Tuhan B. Senang. Nah, Tuhan A, Tuhan B. Maka Tuhan A, Tuhan B ni dia nak buat makhluk lain-lain. Makhluk lain-lain. Mana makhluk lain-lain? Tuhan A nak buat langit, Tuhan B nak buat bumi. Nampak tak? Tuhan A nak buat langit dan Tuhan B nak buat bumi. Maka luluh kedua-dua kehendak kedua-dua Tuhan tadi. Mana Tuhan A nak buat langit, jadilah langit. Nah dia ni. Tuhan B nak buat bumi, jadilah bumi. Maka di manakah wajah mustahilnya? Kalau begitu tentulah makhluk Tuhan A itu tidak berhajat kepada Tuhan B. Dan makhluk Tuhan B tidak berhajat ke Tuhan A. Sebab apa tidak berhajat? Sebab bumi ni, makhluk Tuhan B ni bumi, bukan Tuhan A yang buat dia, Tuhan B yang buat dia. Makhluk Tuhan A iaitu langit tidak berhajat kepada Tuhan B. Sebab apa? Sebab bukan Tuhan B yang buat dia, Tuhan A yang buat dia. Gitu Maka adakah layak A dengan B ni dipanggil Tuhan? Sedangkan Tuhan-Tuhan tu mesti selain daripada dia, semua tak dilepas dengan dia. Betul tak? Tuhan ni mesti dia lepas daripada orang lain, dan benda lain, orang lain, semua tak dilepas dengan dia belaka. Walau sebutir pasir, walau sebutir kumeh, walau sebutir zarah sekalipun, semua tak dilepas dengan tu Tuhan. Itu Tuhan. Istighnahu an kulli ma siwahu wal iftiqaru kulli ma siwahu ilaihi. Itu orang panggil hukum ketuhanan. Dia tak berajak gapo-gapo, muga lain tak boleh lepas dengan dia. Tiba-tiba ada tak benda selain daripada dia, terlepas daripada dia Tuhan A? Ada. Apa? Bumi. Bumi tak berajak ke Tuhan A. Sebab apa? Sebab Tuhan B hak buat dia. Nampak tak? Ada tak selain daripada Tuhan B hak lepas daripada Tuhan B? Ada. Langit. Sebab apa? Sebab bukan Tuhan B yang buat dia, Tuhan A yang buat dia. Dia tak ada berajak apa ke Tuhan B. Maka layakkah A dengan B digelar Tuhan? Tak layak. Sebab tak ada hukum ketuhanan. Tu. Mana? Selain daripada dia, ada yang tak berhajat kepada dia, ada yang lepas daripada dia. Mana? Iaitu bumi lepas daripada Tuhan A, langit lepas daripada Tuhan B.
Maka apabila tak layak jadi Tuhan salah satu, maka tak layak kedua-dua. Sebab apa? Sebab sama pada dakwa ketuhanannya. Maka tak ada Tuhan A, Tuhan B. Tak ada. Pas tak ada, langit bumi nak jadi ke mana? Tengok. Artinya langit bumi itu tidak boleh dijadikan sejak daripada awal lagi. Nampak? Itu satu makna la fasadata, hancur binasa kedua-duanya langit bumi. Apa makna? Yakni sejak daripada awal tidak boleh wujud, tak boleh ada. Sedangkan mata kepala kita tengok langit bumi ni ada tak? Ada. Maka menunjukkan Tuhan tu mesti kena satu, tak boleh berbilang. Itu satu gambaran masalah pada burhanut tawarud. Artinya mesti Tuhan kena satu natijah dia. Natijahnya bawa kepada Tuhan mesti satu. Tentu tidak berbilang. Sebab apa? Kalau dia berbilang paling kurang dua. Kalau dua ni nak buat makhluk lain-lain, maka dua-dua bukan Tuhan. Sebab apa? Makhluk masing-masing terlepas daripada Tuhan hak silai tadi. Bumi lepas daripada A, langit lepas daripada B. Bermakna A bukan Tuhan, B bukan Tuhan. Bila A bukan Tuhan, B bukan Tuhan, siapa Tuhan? Tak ada Tuhan. Pas lagi mana langit bumi boleh ada? Langit bumi ada tak? Ada dengan musyahadah mata kepala. Maka tentu tidak berbilai Tuhan. Mesti kena satu. Kalau tidak, langit bumi tidak boleh wujud sejak daripada awal. Satu masalah. Satu. Tuh. Yang keduanya, Tuhan kalau tidak bersangatan esa, nescaya dia berbilai. Ini yang kedua lah. Taswir masalah yang kedua pada burhanut tawarud. Tuhan kalau tidak dia bersangatan esa, pasti dia berbilai. Paling kurang berbilai itu dua. Apa nama? A dengan B juga. Kita buh A dengan B lah. A dengan B. Tuhan A, Tuhan B. Tiba-tibanya Tuhan A dengan Tuhan B ni nak buat makhluk lain-lain juga. Mana? A nak buat langit, B nak buat bumi. Nampak tak? Nak sama macam tadi dah. Bezanya mana? Tiba-tiba lulus kehendak salah satu daripada dua Tuhan. Satu lagi tak lulus. Kita kata Tuhan A lah hak luluh kehendak dia. Langit terjadi. Tuhan B nak buat bumi, tak terjadi bumi. Tak terjadi bumi. Maka lemah tak Tuhan B? Lemah. Sedangkan B pun mengaku Tuhan sama dengan A. A kata ana rabbukum, aku Tuhan kamu. B pun kata ana rabbukum, aku Tuhan kamu. Maka bila lemah Tuhan B, oleh kerana sama pada dakwa ketuhanannya dengan Tuhan A, maka Tuhan A lemah juga. Ia jadi begitu. Sebab apa? Sama. Bila Tuhan A itu lemah, maka kehendak dia pun tak luluh juga nak buat langit tadi. Maka bawa langit tak boleh ada. Maka langit ada tak? Ada. Itu kalau kita ambil Tuhan A hak luluh. Kalau Tuhan B pula hak luluh. Tuhan B nak buat bumi, Tuhan A nak buat langit. Tiba-tiba luluh kehendak salah satu. Mana? Iaitu Tuhan B. Bumi ni jadi ada. Tuhan A tak luluh kehendak dia. Langit jadi tak ada. Sedangkan A sama pada dakwa ketuhanannya dengan B. Maka bila sama pada dakwa ketuhanan A dengan B, maka bila A tu lemah, B turut lemah. Maka bila B turut lemah, bagaimana nak boleh buat bumi? Membawakan bumi ni tak boleh wujud. Maka bumi tak wujud betul tak? Pak kita duduk mana lah ni? Kat sini. Bumi ni ada dengan pandangan musyahadah mata kepala kita. Bermakna tidak boleh Tuhan tu berbilai. Mesti kena satu. Tengok natijahnya bawa Tuhan mesti kena satu. Dan natijah yang tadinya membawa kepada langit bumi tak boleh wujud sejak daripada awal. Itu makna la fasadata, nescaya hancur lebur kedua-dua, rosak binasa kedua-duanya langit dan bumi, yakni sejak daripada awal tak boleh wujud dah. Dah. Satu, dua gambaran masalah.
Yang ketiganya taswir masalah dalam burhanut tawarud. Jikalau tidak bersangatan esa Tuhan, kalau Tuhan tu tidak satu, tidak esa, nescaya berbilih. Ya sama ya. Yang mula mukadimah tu gitulah ke dah sini. Paling kurang berbilih tu dua. Paling kurang berbilih tu dua. Maka kita letaklah nama Tuhan A dengan Tuhan B juga. Nah, Tuhan B, Tuhan A dengan Tuhan B. Tuhan A, Tuhan B ni bekerja sama nak menjadikan satu makhluk yang boleh dibahagi dua. Satu makhluk yang boleh dibahagi dua. Ikutlah. Makhluk tu bumi ke, langit ke, atau kita ke sendiri. Nah, bagi dua. Atas pada pusat Tuhan A buat. Nah, bawah pada pusat Tuhan B hak buat. Nampak dah tu? Tu. Jadi dia kerja sama. Ya tawarud ni tak balas. Tawarud ni makna yang penting kerja sama. Itu. Jadi dua ekor Tuhan ni dia kerja sama. Dia sepakat malah. Kita buat mamak kata, nak tak? B kata beres, saya nak buat agak. Mari kita buat mamak. Nah, nak buat macam mana? A kata daripada kepala sampai pusat saya yang buat. Nah, daripada pusat sampai ke kaki B kata, kata gitu saya hak buat. Dari sini. Kalau gitu lemah tak kedua-dua? Lemah. Sebab apa lemah? Dah bagi dua nak boleh buat makhluk. Nah itu. Cuba kita kalau kita ni orang gagah ke akak almari sore cukup. Betul tak? Kita nak akak almari ke nak akak perabot ke apa nak main dah rumah. Kalau kita gagah sungguh kita sore pada. Betul tak? Akak pergi atas belakang peti peti sejuk masih basuh. Sore kita kakal bau atas lagi. Atas lagi. Boleh kita gitu? Boleh? Boleh akak sore? Sofa ke apa boleh? Tak ada. Mari mak tolong aku ni main dah harga banyak boh. Nah, tu mama ujun ni akak meja kita ujun ni. Pak rakak meja. Rasa gagah Rasa gagah. Gagah apa lemah tu. Kalau gagah akak sore. Nah, tu contoh. Jadi kalau Tuhan dua nak buat makhluk lemah Tuhan. Betul tak? Daripada kepala sampai pusat Tuhan hak buat. Lepas tu pusat sampai kaki Tuhan kata saya tak mampu setakat ni cukup. Lepas tu Tuhan B hak buat. Lemah B pun B kata saya setakat kaki sampai pusat ya, atas pada pusat kepala saya tak mampu tu suruh Tuhan A. Kalau kita lemah A dengan B ni. Kalau lemah Tuhan ke orang panggil? Kalau lemah Tuhan ke orang panggil? Tuhan pun lemah. Nah, maka bila lemah salah satu, lemah kedua-dua, bila tidak bersifat kudrat, orang panggil bersifat dengan lemah. Bagaimana boleh dia nak buat makhluk kalau dia lemah? Maka membawa ke dolah hak dia nak buat tadi tak boleh nak wujud sikit pun. Langit hak dia nak buat bagi dua tadi tak boleh nak wujud sekali pun. Bumi hak dia pakat nak belah dua tadi, pakat mu ilik kanan aku ilik kiri, tak boleh nak wujud sejak daripada awal lagi. Betul tak? Dah apa? Dah lemah dua-dua. Bagaimana lemah boleh buat? Nah, hak bersifat dengan perkuasa dengan kudrat je boleh buat ni. Nah, tu lagu tu maka tak ada ke langit bumi ni? Ada. Nah, pok dolah ada. Kita ada. Tagange siapa ni? Jadi kita seorang. Tuhan yang satu. Tagange siapa jadi bumi sebulan ni? Tuhan yang satu. Tagange siapa hak buat langit tanpa tiar luah semesta alam ni? Tuhan yang satu. Nah, kalau dua lemah dia. Tak mampu dia nak buat seorang dia. Lemah Nah, for kita nak akak meja, nak akak berabuk sore tak gerak tu lemah orang panggil. Buat akak lima dua orang rasa gagah. Gagah apa? Lemah tu orang panggil. Nah, nak dua orang tak gerak lagi. Weh, mari weh. Dua orang pun tak gerak lagi ni, mari 10 orang. 10 orang akak baru terangkat almari. Apa rasa gagah gitu? Gagah. Apa lemah ni. Kalau gagah almari sebutir kita akak sore main-main
Maka kalau lemah tak boleh buat kerja. Boleh. Jangan nak buat langit bumi. Jangan nak buat apa dolar seka. Nak akal almari kalau lemah tak ada. Betul tak? Tak terjalan kerja nak akal almari kalau lemah. Kalau Tuhan lemah, boleh buat langit bumi? Tak boleh. Nah, tak boleh. Maka tak boleh buat langit bumi itu dusta, batil, palsu, bohong. Sebab apa? Sebab langit bumi pok dolar orang Asia ni kita dapat lihat dengan mata kepala kita. Maka tentulah tagangan kuasa yang menjadikan di atas sekalian makhluk yang wujud ni hanya berpunca daripada satu Tuhan. Itu. Habis, nampak tak? Tu yang ke berapa dah tu? Yang ke tiga. Yang ketiga ni maknanya berbila Tuhan paling kurang dua, buat satu makhluk hak boleh dibelah bahagi. Lemah kedua-dua. Maka lemah kedua-dua tak boleh buat sikit pun makhluk tadi. Maka tak ada makhluk tu dusta. Sebab apa? Makhluk ni kita dapat lihat dengan mata kepala. Maka tentu tidak berbila Tuhan, pasti dia bersangatan esa. Itu yang ketiga. Kemudiannya yang keempat, taswir masalah, gambaran masalah, burhanut tawarud, hujjah. Kalau Tuhan tu dia tidak esa, pasti dia berbilah. Paling kurang berbilah ialah dua. Kita katalah dua ekor Tuhan ni A dengan B juga. Malah letak nama lain payah dah ni. Tuhan A, Tuhan B senang. Bersepakat kerjasama dua ekor Tuhan A, Tuhan B ni nak buat apa? Nak buat satu makhluk yang tidak boleh dibelah dua. Orang panggil apa ni? Jauha fardin. Ni. Makhluk hak tak boleh nak belah dua. Hak tadi boleh belah dua. Kanesa buat, kisa aku buat. Hak ni halus, kecil sangat. Nah, halus kecil sangat. Sekira-kira nak letak mata pisau tu tak boleh. Nak belah dua tak boleh. Ni orang panggil apa dalam istilah ilmu makulatul asyar. Ulama makulat panggil makulat, ingat aku kulat pula. Itu satu nama ilmu dia panggil tu ni. Ilmu makulatul asyar. Benda dikatakan pada makhluk ni 10 perkara. Zatnya berjirim berjisim atau jauhar fardin, dan sifat-sifatnya arak. Satu yang melazimi, yang memesti bagi zat yang berjisim berjirim, dan kemudian araknya 9. Orang panggil makulatul aina, makulatul kami, makulatul matal, makulatul mata, makulatul apa lagi? Makulatul fi'li, makulatul infial. Banyaklah sampai 9 jadi 10. Satunya jauhar, satunya zat, 9 lagi arak. Itu ilmu tidak fardu ain. Tapi kalau orang yang mendalami ilmu kalam, dia kena ngajilah. Kena ngaji, kena menguasai. Orang panggil ilmu makulatul asyar. Itu. Jadi ulama makulat, dia panggil apa? Ulama makulat ni ulama ahlul hikmah lah. Ulama falasifah kalau kita cakap kan. Dia panggil benda hak tak boleh dikerak, dibelah dan dikrisik. Artinya nak kerak tak boleh. Sebab apa? Tak ada panjang. Nak belah tak boleh. Sebab apa? Sebab tak ada besar. Nak kerisik tak boleh sebab tak tebal, halus, nipis jangan. Kita boleh belah sebab apa? Sebab ada ada besar. Boleh kerak sebab apa? Sebab ada panjang. Boleh khisik. Jauh khisik dah. Khisik sah. Sebab apa? Sebab ada tebal. Tiba-tiba benda ni tebal, tak ada, besar, tak ada, panjang, tak ada. Lepas tu halus, kecil sungguh. Dia panggil apa dalam istilah ilmu makulatul asyar? Dia panggil jauhar fardin. Jauhar firik dia panggil. Benda hak toko yang firik. Satu tak boleh dikerak, dibelah, dikerisi. Maka Tuhan dua tadi, A dengan B, sepakat nak buat benda hak halus kecil, tak boleh dibelah bagi. Kalau boleh belah bagi kan senang. Mu sebelah kanan, aku sebelah kiri. Ni tak boleh belah bagi. Tak boleh belah bagi ni. Tak boleh belah bagi. Kalau gitu lulus kehendak salah satu daripada dua Tuhan. Sama ada A atau B.
Kita kata A luluh, maka jadilah Jauhar Firik halus tadi. Maka B nak kena buat lagi? Tak, enggak A buat dah. Nah, atau luluh kehendak Tuhan B. Nah, maka ada Jauhar Firik tadi. A tak kena buat dah lah. Sebab apa? Sebab B buat dah. Maka lemah dak hak tak luluh tadi. Hak tak luluh tu lemah. Ha, nampak tak? Kalau luluh hak A, hak B tak luluh. Kalau luluh hak B, maka hak A tak luluh. Maka hak tak luluh tu lemah tak? Lemah. Lemah ha? Dia pun nak, tapi tak jadi gapo yang nak. Sebab apa? B buat dah. Dah tak boleh belah, tak boleh bagi. Nak? Tu hanya luluh satu tagangan kudrat saja. Salah satu daripada kudrat dua Tuhan yang mendakwa diri Tuhan tu, salah satu yang mesti kena luluh. Sebab benda tu tak boleh bagi. Maka bila tak luluh tu lemah, sedangkan sama pada dakwa ketuhanan. Ngaku Tuhan tak? Ngaku Tuhan. B ngaku Tuhan tak? B ngaku Tuhan. Tiba-tiba salah satunya tak luluh, salah satu je luluh. Maka bila lemah salah satu, maka lemah juga satu lagi. Sebab apa? Sama pada dakwa ketuhanannya. Nampak tak? A kata dia Tuhan, B pun kata saya pun Tuhan. Nah, sama tak pada dakwa ketuhanan? Sama pada dakwa ketuhanan. Tiba-tiba dalam nak buat makhluk yang tidak boleh dikerak, dibelah, dikerisik, halus, kecil, Jauhar Firik, luluh kehendak salah satu. Nah, maka yang tak luluh kehendak dia tu lemah. Lemah. Maka bila lemah, salah satu lemah juga satu lagi. Nah, maka boleh tak yang bersifat dengan al-ajzu, dengan lemah, menjadikan sesuatu daripada tak ada kepada ada? Tak boleh. Jangan kata langit bumi, sebutir zarah yang halus tadi tu, Jauhar Firik yang halus kecil, tak boleh dikerak, dibelah, dikrisik, pun tidak boleh dijadikan. Apatah lagi langit yang terbentang luas, bumi yang bulat gote, manusia, makhluk, lembu, kobra, ayai, itik, gajah, rimau, ayai, segala benda mak neko ada belakang ni. Bagaimana nak buat susah ni? Kalau halus kecil pun tak boleh nak buat. Nampak tak? Maka tak ada alani wala sebesar zarah tu dusta, palsu, batil, bohong. Sebab apa? Alam ni bukan hanya sebesar zarah, besar. Bulan, bintang, cakrawala, matahari, berapa banyak mana ni? Hak duk langit ni. Hak duk bumi banyak mana? Kita tak teraka lagi dalam laut ni, ikan berapa tak ada ni. Tengok National Geographic. Siapa hak buat ni sebesar-besar ni? Nah, Tuhan. Kalau hak halus pun tak boleh buat kalau berbilai Tuhan, lagi ke hak besar lagu ni nak buat, kau lagi tak boleh. Kalau gitu mesti Tuhan kena so. Kalau berbilai, jangan kata hak besar-besar, hak halus kecil pun dia tak apa buat. Nampak tak? Akhirnya natijah mesti kena Tuhan kena satu. Itu habis. Berapa dah tu? 4 masalah. Betul tak? Itu 4 taswir, gambaran masalah pada hujjah Tuhan berbilang paling kurang 2. Burhanut tawarud dia panggil. Itu. Yang menatijahkan alam ni tidak boleh wujud sejak daripada awal walau sebesar zarah. Sedangkan alam ni tidak wujud walau sebesar zarah tu batil, dusta, palsu. Kerana kita dapat lihat dengan mata kepala kita. Tu fa'tabiru ya ulil albab. Maka ambil iktibarlah orang-orang yang ada kepala otak, we mikir ni. Tu ayat dalam Quran. Tu ni. Fikir tengok kalau Tuhan berbilai boleh tak boleh. Tak boleh. Maka mesti Tuhan tu satu. Tengok. Ni ayat laukana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Kalau ada lagi pada langit bumi Tuhan lain pada Allah, nescaya hancur lebur. Apa hancur lebur? Sejak daripada awal tidak boleh dijadikan walau sebutir zarah. Itu beberapa taswir, gambaran. Dia panggil taswir ni mana gambaran masalah. Kalau Tuhan tidak satu, nescaya dia berbilai, paling kurang berbilai tu 2, dan 2 ekor Tuhan itu saling bekerja sama. Baik.
Yang keduanya dia panggil burhanut tamanu. Kita ambil dua je ni. Sebab kalau ambil tiga payah nak faham. Tadi kita sebut dah awal-awal tadi. Kerana kalau menjalani dengan tiga gambaran masalah, itu menjalani di atas pendapat ulama yang mengatakan ada sejenis benda yang baharu ni dipanggil hal, dia panggil. Nah, kita tak sambil tu. Kau pening. Hak 3 hak 4 tadi pun tak tahu boleh ingat ke tak. Kalau nak catat molek insya-Allah ingat. Nah. Kita catat. Pas duk kedai kopi ni mikir. Nah, mikir. Masa duk mengaji ni kita tak ada nak mikir lah mana kau pening jadi. Nah, nanti duk kedai kopi ni kau balik ke rumah kau mikir satu masalah. Tu duk ustaz ni. Tengah fikir sendiri. Sehingga datang orang panggil natijah tu jelas lah hati. Ish, betul sungguh. Tuhan kena satu, tak boleh terima ngakak kalau berbilang walaupun dua. Nah, tu baru orang panggil lepas daripada udah tu taklid. Nah, lepas daripada udah taklid dia panggil. Lepas daripada taklid. Kalau tak gitu orang panggil kita tu taklid. Taklid Tuhan ada apa? So, mu tahu di mana? Tok guru duduk ceramah Tuhan ada so belaka. Ya kira tok guru. Ni kalau tok guru ceramah ada Tuhan 2, 3, 4 ekor, ya 3, 4 ekor juga dia. Siap. Nah, akidah ni tak boleh taklid. La yakfi taklidu. Tidak dimemadakan ilmu ni pada taklid. Mana ikut mulut orang. Jangan. Kita duk ikut mula-mula ni ngaji ya. Lepas kita habis ngaji, kita duk catat tulis dah, balik kita mikir diri, tengok diri aku duk tulis apa dia. 2 ekor Tuhan. Dengar balik rakamnya. Zaman lah ni senang. Ada rakamnya lagi kalau tak ingat, tak jelas, lupa dah sini. Sampai dulu ngaji tak ada rakamnya berapa, pakai ingat ni. Nah, ilmu fis sudur tu. Baik. Tengok burhanut tamanu pula. Kalau Tuhan tidak bersangatan esa. Yang mari dengan kalau lah tu, dia kena mari dengan jika. Jika maka jika. Gitu ni. Jika Tuhan tu tidak bersangatan satu, nescaya maka nescaya dia tentu berbilang. Paling kurang berbilang 2. Macam tadi kan. Tapi 2 ekor Tuhan hak kita katakan A dengan B ni, dia saling berlawan, bermusuh. Lagu mana contoh? Tuhan A dengan Tuhan B ni ya balah berat. Dia tak boleh. Seteru madu kita kata. Tuhan A nak buat langit atau Tuhan A nak buat bumi. Bila dengar kata Tuhan A nak buat bumi, Tuhan B nak meniadakan bumi. Nah, bila kata Tuhan A nak buat bumi, Tuhan B nak meniadakan bumi, tu dia balah tu, nampak tak? Rupa tamanu, rupa bercanggahan. Tuhan A nak buat bumi dan Tuhan B nak meniadakan bumi. Maka luluh kehendak kedua-duanya. Tuhan A nak buat bumi tu luluh, bumi tu jadi ada, betul tak? Dah luluh kan? Tuhan A nak buat bumi, ada bumi. Tuhan B nak meniadakan bumi, maka luluh juga kehendak Tuhan B, luluh juga, jadi tak ada bumi. Betul tak? Kalau gitu langit bumi ni jadi mana? Jadi mana? Ada dengan tak ada pada satu masa. Ada dengan tak ada ni 2 perkara berlawan ni. Did dia panggil ad-diddani la yajtami'ani. 2 perkara berlawan ni tak boleh berimpun sekali pun. Tiba-tiba bumi ni ketika mana dia ada itulah dia tak ada. Ketika mana dia tak ada itulah dia ada. Sebab apa? Sebab luluh kehendak kedua-dua Tuhan. Tuhan A nak mengadakan bumi, ada bumi. Tuhan B nak meniadakan bumi, tiada bumi. Boleh terima ngapa lautak kita gitu? Boleh kan? Boleh deh. Bumi jadi tak ada. Ada tak ada. Gitu. Sekejap ada, sekejap tak ada. Kalau sekejap ada, sekejap tak ada tu boleh terima lagi. Ni tu sekejap ada, sekejap tak ada tu cismo dia panggil ni. Tu sekejap ada, sekejap tak ada. Tu masa berlainan. Ni dak seretak. Tuhan A nak buat bumi pada saat ni, Tuhan B nak meniadakan bumi saat yang tula. Maka luluh kehendak kedua-dua, maka bumi tu jadi mana? Ketika ada tu dia tak ada, ketika tak ada tu dia ada, gitu. Sudah boleh terima apa letak itu.
Tak boleh terima kalau tak ada. Betul tak? Beripun dua perkara berlawanan ni tak boleh terima. Kalau ada orang boleh terima juga dalam kepala otak dia, beripun dua perkara berlawanan pada satu masa boleh terima, berarti dia gila. Berarti dia gila. Kan kita cerita dah dulu kan. Kalau ada orang dakwa, tak ada siapa dia boleh lawan kehebatan saya. Kenapa? Kerana saya ni ketika mana mak saya nak lahirkan saya jadi tok bidai. Boleh terima apa lah tak kita? Kalau kata Masya Allah hebat sungguh awak, hak kata Masya Allah tu lebih gila daripada hak cakap ni. Sebab apa? Dia boleh terima hak cakap tu boleh jadi dia nak dusta, dia nak bohong saja. Tapi kalau hak percaya tu lebih teruk bodohnya daripada orang hak cakap ni. Macam mana ketika ibu saya nak melahirkan saya? Artinya kecil tak? Kecil. Duk dalam tak? Perut. Duk dalam perut tak? Duk dalam. Saya jadi tok bidai. Besar tak? Besar. Duk mana tu? Dalam perut? Tak. Duk tok bidai tak ada dalam perut. Tok bidai duk luar belakang. Kau tok bidai masuk pada perut. Orang tina nak beranak. Tak dah. Tu tengok. Maka beripung pada satu masa dua perkara berlawan. Yang mana? Besar ratik, kecil ratik. Dalam perut ratik, di luar perut ratik. Boleh terima apa lah tak kita? Tak boleh. Kenapa? Abdiddani la yajtami'ani. Dua perkara berlawan. Yang tak boleh beripung sekali. Maka kalau ada Tuhan dua Tuhan ni saling berkelahi, berbalah. Hak ni nak buat bumi luluh kehendak dia. Hak ni nak meniadakan bumi dia juga luluh pada satu masa yang sama. Maka bumi tu jadi mana? Mustahil nak terima apa letak kita. Bumi tu saat ada itulah dia tak ada, saat tak ada itulah dia ada. Tu gitu ke? Susah tu. Kalau sekejap ada sekejap tak ada pun susah dah. Betul tak? Jangan kata masa ada itulah dia tak ada, masa tak ada itulah dia ada. Kalau sekejap ada sekejap tak ada, macam semua tu payah dah. Kita nak beli, bayar. Masa ada kita bayar duit. Boy nak nyucu tak ada dah dia. Dah sudah hilang pas mana cashier ni. Tak ada dah. Lepas tu ada pula. Payah lagu tu. Kalau sekejap ada sekejap tak ada pun payah. Walah haruh. Tapi kalau ada ketika mana dia ada itulah dia tak ada. Ketika mana dia tak ada itulah ada. Hak tu tak diterima terus apa letak itu. Mustahil pada akal. Apa? Begipun dua perkara berlawan ni. Maka ada makhluk ni saat dia ada itulah dia tak ada, saat dia tak ada itulah ada. Tak ada. Dia ada. Bila tak ada. Betul tak? Tok nenek kita dulu ada tak? Ada dulu. Sekarang ni ada lagi? Tak ada. Mana boleh saat dia tak ada itulah ada, saat kok mana lah tu ni. Dia ada. Dia tak ada. Tak boleh satu benda tu terima dua perkara berlawan. Maka bila mustahil pada akal kita bumi atau makhluk yang dijadikan dan ditiadakan oleh kedua-dua Tuhan pada satu yang masa tu luluh kehendak kedua-duanya, maka mustahil juga ada dua ekor tu Tuhan. Itu Kamu tak? Kalau gitu membawa langit bumi ni tak ada. Atau ada serta tak ada tu seretak pada satu masa, maka tak terima dengan kepala otak kita. Bila tak terima dengan kepala otak kita langit bumi ni seretak ada dengan tak ada satu masa, maka mestilah sabit salah satu daripada ada dengan tak ada. Mana? Ada tak? Ada langit. Ada tak bumi? Ada. Maka tentu luluh kehendak hak yang menjadikan. Kalau gitu mesti Tuhan tu kena satu. Nampak tak? Kena satu. Tu kita kata dah tu luluh kehendak Tuhan A yang nak menjadikan, maka kehendak Tuhan B nak meniadakan tak luluh, lemah Tuhan B, maka lemah jugalah Tuhan A. Itu boleh juga gitu. Maka bila lemah Tuhan A, macam mana luluh tadi kehendak dia nak menjadikan bumi? Tak boleh muka lemah. Maka bawa alam ni tak ada. Tak ada alam ni dusta. Kalau gitu mesti Tuhan kena sabit. Natijah dia. Itu yang berapa? Yang kelima. Yang pertama daripada burhanut tamanu, serta yang kelima campur sekali dengan burhanut tawarud tadi. Itu. Kemudiannya hujjah atau burhanut tamanu. Yang terakhir, yang keenam. Masuk dah. Masuk dah waktu. Azan dulu.
Sikit lagi ni, nak habis dah ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا الله أكبر، الله الله أكبر. أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا مولانا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Baik. Yang terakhir, ini yang terakhir dah. Kalau menurut ulama Asy'ariyah itu terakhirlah. Kalau Maturidiyah belum terakhir lagi, karena ada satu lagi gambaran masalah pada masalah hal dipanggil Kalau tu tak payahlah kita buat mari kerana susah. Artinya cukuplah rupa masalah ni semuanya menatijahkan kalau Tuhan tu tidak satu, berbilang, makhluk ni tidak boleh wujud sejak daripada awal. Itulah artinya la fasadata. Maka kita mikir kata tentulah Tuhan tu satu jua. Nah, apa? Sebab langit bumi ni tidak tidak hancur lebur, tidak hilang. Nah, tu tengok. Yang kedua daripada burhanut tamanu, taswir masalah, gambaran masalah, atau yang keenam daripada semua sekali taswir masalah, burhanut tawaruk dan burhanut tamanu. Jika Tuhan tidak bersangatan esa, nescaya dia berbilah. Sama juga gitu kan? Paling kurang berbilah tu dua. Paling kurang berbilah tu dua. Mana dua? Tuhan A, Tuhan B, kita letak nama itu. Nah. Kalau gitu, hak tadi dia apa? Apa nama ni? Luluh kehendak kedua-dua. Nah, hak ni pula balik tadi. Mana?
tak luluh kehendak salah satu. Gitu je. Nah, kalau gitu Tuhan A, Tuhan B ni berkelahi, dia balah. Mana Tuhan A nak meniadakan langit, Tuhan B nak mengadakan langit. Hak tadi luluh kehendak kedua-dua, nyata beza sikit tu. Hak ni tak luluh kehendak salah satu daripada kedua. Tak kira lah sama ada kehendak Tuhan A kata kehendak Tuhan B. Tuhan A nak buat Tuhan A nak buat langit, nah Tuhan B nak meniadakan langit. Ke balah ke tu. Nak nampak rupa taman tu balah. Aku nak buat langit, dia kata aku nak meniadakan langit. Itu ni. Hak tadi pun balah kak, tapi luluh kehendak kedua-dua. Itu beza kan. Hak ni pula balah. Hak ni nak buat langit, hak ni nak meniadakan langit, balah. Tapi kehendak salah satu je hak luluh. Sama ada A atau B. Nah, kita kata A lah kehendak dia tu luluh, maka B tak luluh. Jadi tak berjaya B nak meniadakan langit. Luluh kehendak Tuhan A, maka langit jadi ada. Lemah dak Tuhan B? Lemah. Dah tak luluh kehendak dia? Lemah tak? Lemah ha. Maka bila lemah Tuhan B, sedangkan A dengan B ni sama pada dakwa ketuhanannya. Nah, lemah Tuhan B, lemah juga Tuhan A. Hal lagi tu Nah. Lemah juga Tuhan A. Bagaimana Tuhan A yang lemah ni boleh luluh kehendak dia menjadikan langit, sedangkan dia lemah, maka membawa langit juga tak boleh ada. Gitu kalau tak ada mana luluh kehendak Tuhan B. Itu terbalik gitu. Luluh kehendak Tuhan B. Nah, bermakna lemah tak Tuhan A? Lemahlah Tuhan A, tak luluh kehendak dia nak menjadikan langit. Luluh kehendak Tuhan B, langit jadi tak ada. Maka bila luluh kehendak Tuhan B nak meniadakan langit, Tuhan A pula lemah. Lemah Tuhan A, lemah juga Tuhan B. Sebab apa? Sama pada dakwa ketuhanan. Ada nampak tak? Jadi pening habis dah lah. Nah. Tu. Lemah Tuhan B, lemah Tuhan A, lemah juga Tuhan B. Sebab apa? Sebab sama pada dakwa ketuhanan. Tuhan B pun mengaku Tuhan, Tuhan A pun mengaku Tuhan. Nah, tiba-tiba hak luluhnya kehendak Tuhan B, langit jadi tak ada. Maka lemah tak Tuhan A? Lemah Tuhan A. Kalau lemah Tuhan A, lemah juga Tuhan B. Nah, sebab apa? Sebab sama pada dakwa ketuhanan. Bila lemah Tuhan B nak meniadakan langit, bermakna langit jadi ada, dah dia lemah. Duk maido gitu dah. Pening langit ada tak ada. Nah, maka membawa makhluk ni langit tadi tak boleh ada sejak daripada awal. Kalau Tuhan tu berbilang, apatah lagi dia berkelahi. Kalau kerja sama pun lemah. Kalau berkelahi lagi sangat-sangat lemah. Maka membawa langit tak boleh ada sejak daripada awal. Langit tidak ada sejak daripada awal, betul tak? Tak betul, dusta, palsu, bohong. Sebab apa? Langit ni kita tengok luah, terbentang luah tanpa tiang, penuh dengan makhluk-makhluk besar, planet-planet, cakrawala, bintang, matahari, bulan. Nah, bermakna Tuhan tentu tidak berbilang, mesti kena satu. Tengok, natijahnya membawa kepada keyakinan kita mesti Tuhan kena tentu tidak berbilang, gitu Jadi cukup 6 rupa masalah: burhanut tawarud dan burhanut tamanu'. Jadi kalau hak tulis tu balik kita duk mikir menu sendiri sehingga nampak jelas. Nah, latas pada pandangan uqala dia panggil. Nah, jelas pada pandangan akal kita. Betul sungguh tak boleh jadi Tuhan ni berbilang. Nah, jangan kata sejuta, jangan kata trilion, nak 2 pun tak boleh wujud makhluk sejak daripada awal. Maka tak wujud makhluk sejak daripada awal, itulah makna la fasadata, nescaya rusak binasa langit bumi. Mana apa? Tidak boleh wujud sejak daripada awal. Maka rusak binasa bumi tidak boleh wujud sejak daripada awal langit bumi makhluk ni. Betul ke tak betul? Tak betul. Sebab apa? Sebab langit bumi ni kita nampak dengan mata kepala kita wujud, ada. Bermakna pastilah adanya dia itu asar, tagangan, kesan daripada satu kudrat, daripada satu Tuhan. Maka Tuhan bersangatan esa pada zatnya, pada segala sifatnya, dan pada segala perbuatannya. Barulah kita boleh terima qul huwallahu ahad.
Nah, wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Boleh terima? Qul huwallahu ahad, isyarat esa pada zat. Wa ilahukum ilahu wahid, isyarat esa pada sifat. La ilaha illallah wahdah la syarikalah, isyarat esa pada af'al. Ahad, wahid, wahdah. Aja wahdaniyah, bersangatan esa Allah. Itu. Habis. Hari ini baru habis perbahasa sifat wahdaniyah. Maka sebab itulah nama ilmu ni ilmu tauhid. Sebab apa? Salah satu daripada perbahasan yang agak panjang ialah perbahasan tentang wahdaniyah Allah Ta'ala, bersangatan esa Allah Ta'ala. Nah, tu nampak tak? Maka sebab itulah dinamakan ilmu ni ilmu tauhid. Termasuk daripada mimba bitasmiyatil kulli bil juz'i, daripada bab mempernamakan sekalian perbahasan dengan satu juzuk perbahasan yang agak panjang ialah sifat wahdaniyah. Nanti ada lagi hak lebih panjang lagi, sifat kalam. Sebab tu nama ilmu ni juga ilmul kalam. Itu lagi akan habis situ. Wallahu a'lam. Kemudian kita sambung nanti pula yang ketujuh, qudrah. Qudrah dulu. Dia bila kudrat dulu. Kalau lagi tak Arab, dia bila hayat dulu. Wal hayatu sifatun tusahhifu lidzati allati qamat biha. Bapalah. Bawa lain ni bawa habis. Berapa kali pertemuan ni wahdaniyah ni? Rasa dalam 3, 4 dah. 4 kali pertemuan. Mula pertemuan bahasa pada zat, bahasa yang kedua bahasa pada sifat, lepas tu bahasa pada af'al, kemudian lain ni dah dalil. 4 kali pertemuan baru habis sifat wahdaniyah. Tu nak kata sifat wahdaniyah ni sangat besar. Sebab apa? Sebab Nabi ja'a bit tauhidi wa qad araddinu 'anit tauhidi. Nah, Nabi didatangkan dengan membawa tauhid ketika mana sunyi agama pada ketika itu mengesakan Allah. Habis situ. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.